Seterusnya saya ingin menjemput Tuan Gwabin Singdio Puchong. Tuan Speaker, soalan 10. Sila Menteri Kanan Pendidikan atau Timbalan menjawab 3 minit. Tuan Di-Pertua, terdapat 4 pertanyaan lagi yang berhubung kait dengan pendidikan digital atau pendidikan dalam talian semasa penurunan wabak COVID-19. Oleh itu, izinkan saya menjawab pertanyaan pada hari ini serentak dengan pertanyaan daripada YB Tambun pada 19 November 2020, YB Moore pada 25 November 2020, YB Marang pada 1 Disember 2020 dan YB Pentulu pada 7 Disember 2020. Dan ini saya minta Tuan Di-Pertua untuk berikan sedikit lebih masa untuk saya menjawab soalan berikut. Teruskan. Kementerian Pendidikan Malaysia komited untuk terus memperkasa sektor pendidikan negara agar dapat mengangkat martabat Malaysia dalam dunia pendidikan di peringkat global. Bagi mencapai matlamat ini, KPM sentiasa berusaha untuk menambah baik dan memenuhi keperluan semasa dalam pendidikan termasuk pelaksanaan pendidikan digital. Untuk maklumat yang berhormat, KPM sedang di peringkat akhir merangka strategi pelaksanaan yang komprehensif dalam memperkasa pendidikan digital negara. Antara tumpuan utama termasuklah meningkatkan akses internet di sekolah di seluruh negara dan juga keperluan pemilikan peranti oleh murid. Perkara ini adalah antara butiran yang dinyatakan dalam Pelanjawan 2021 yang telah dibentangkan pada 6 November 2020. Bagi meningkatkan capaian akses internet di sekolah, pembangunan infrastruktur dan pentarafan rangkaian telekomunikasi akan dilaksanakan di bawah inisiatif Jalinan Digital Negara ataupun Jendela. Ini akan melibatkan 430 buah sekolah di seluruh negara. Di samping itu, KPM akan melaksanakan program rintis pemilikan peranti oleh murid yang melibatkan 150,000 orang murid di 500 buah sekolah. Program ini akan membolehkan murid mengikuti pembelajaran secara dalam talian dengan lebih berkesan. Selain itu, KBN juga telah mengambil kira keperluan meningkatkan kompetensi guru. Usaha ini dilaksanakan menerusi seksi webinar dan perkongsian video amalan terbaik guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Tuan Yang Di-Pertua, pada masa ini KPM telah menyediakan pelantar pembelajaran Digital Educational Learning Initiative Malaysia ataupun TELIMA yang menyediakan pelbagai sumber pendidikan. Sumber ini termasuklah buku teks digital, modul, panduan dan sumber-sumber lain seperti video pendidikan dan bahan pembelajaran dalam bentuk gamifikasi yang menyokong pelaksanaan BDP. Sehingga kini, sejumlah 485 buah buku teks digital telah dimuat naik ke pelantar 5. Selain itu, terdapat sebanyak 1,591 video pendidikan dalam portal EduWeb TV dan 6,585 video pendidikan yang dikongsikan oleh guru-guru dalam portal Cikgu Tube yang dipautkan ke dalam pelantar D5 untuk kegunaan murid dan guru. KPM juga telah menyediakan capaian jalur lebar internet dengan kelajuan 30 megabytes per second hingga 100 Mbps kepada 10,066 buah sekolah. Selain itu, KPM sedang dalam usaha menyediakan capaian internet melalui teknologi VSAT ataupun Very Small Aperture Terminal berkelajuan 30 Mbps pada 141 buah sekolah KPM yang masih tiada capaian internet kerana tiada infrastruktur internet jalur lebar di kawasan sekolah berkenaan. Pemasangan VSAT ini dijangka siap pada Mac 2021. Tuan Di-Pertua, mengenai aspek pelaksanaan pendidikan dalam talian semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat penularan wabak COVID-19, sesi PDP tidak dapat dilaksanakan secara persemuka kerana operasi sekolah ditutup. Oleh demikian, KPM telah menyediakan akses pembelajaran kepada murid melalui kaedah home-based learning mengikut kesesuaian guru dan murid. Bagi murid yang mengikuti PDP di rumah dan mempunyai peranti serta akses internet, KPM menyediakan kemudahan pembelajaran dalam talian melalui pelantar D5. Manakala bagi mereka atau membantu kumpulan murid yang tidak mempunyai akses kepada talian internet dan alat peranti yang sesuai untuk pembelajaran secara dalam talian, PDP turut dilaksanakan melalui siaran TV pendidikan di saluran TV OK
RTM dan Tutor TV Astro. Untuk maklumat yang berhormat, KPM telah melaksanakan kajian keperkesanan pelaksanaan home-based learning pada 20 hingga 28 Oktober 2020 melibatkan pentadbir sekolah, guru, murid dan ibu bapa. Kajian ini bertujuan untuk menilai keperkesanan pelaksanaan PDP di rumah termasuk pembelajaran secara dalam talian. Dapatan kajian menunjukkan penggunaan aplikasi serta peranti yang meluas dan konsisten semasa PDP di rumah telah meningkatkan kemahiran dan kecekapan murid dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Namun, dapatan kajian ini tidak menggambarkan peningkatan kemahiran dan kecekapan murid secara menyeluruh kerana kajian hanya melibatkan murid yang mempunyai peranti di rumah saja. KPM mengedari bahawa terdapat sebilangan murid yang masih tidak memiliki peranti yang bersesuaian untuk mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Oleh itu, pelaksanaan program rintis pemilikan peranti akan membolehkan murid mengikuti pembelajaran secara dalam talian dengan lebih berkesan. Dalam menepani cabaran pada masa ini, KPM memohon kerjasama semua pihak termasuk murid, guru dan ibu bapa untuk sama-sama menyokong usaha-usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan, khususnya KPM. Setiap langkah yang diatur KPM adalah bagi memastikan generasi masa depan negara mendapat pendidikan yang terbaik walaupun dalam keadaan yang sangat mencabar. Terima kasih. Terima kasih, Timbalan Menteri. Sila, Puchong. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih, Timbalan Menteri. Kami semua tahu bahawa dalam masa kita ada wabak-wabak seperti COVID dan sebagainya, memang perlu untuk kita pastikan bahawa kita ada satu sistem rangkaian jalur lebar yang baik dan juga kukuh supaya kita boleh pastikan bahawa semua pelajar-pelajar dapat pendidikan. Saya dengar jawapan yang diberikan tadi. Soalan saya menjurus kepada perkara perintis. Kerajaan kata kita terima bahawa terdapat ramai murid-murid khususnya di kawasan luar bandar yang tidak mempunyai akses kepada internet dan oleh itu ini menjadi masalah untuk mereka ada pendidikan melalui sistem-sistem online. Jadi apakah langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk menggalakkan murid-murid di kawasan luar bandar untuk menggunakan alat-alat atau perintis-perintis buat tujuan kita pastikan bahawa skema-skema yang ada untuk kita ini menerajui pendidikan melalui talian ataupun online boleh berjaya. What are the steps taken by the government to encourage the use of what they call internet facilities in Tuan Speaker di rural areas. Terima kasih. Terima kasih, Puchong. Sila, Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih, Puchong, yang sangat prihatin dalam hal ini. Sebenarnya bukan saja sebagaimana yang saya terangkan tadi, usaha kerajaan untuk memperluaskan lagi pencapaian atau capaian internet di seluruh negara melalui contohnya sebagai mana yang saya sebutkan tadi, inisiatif jalinan digital negara yang dulunya melalui MSCP yang sangat dikenali oleh Puchong. Dan selain daripada itu, kita telah melalui usaha-usaha yang lain memastikan bahawa semua guru-guru, ibu bapa juga mempunyai dan dapat maklumat yang tentang langkah-langkah yang kita ambil untuk melatih mereka untuk mengguna pakai peranti dan sebagainya. Jadi setakat ini daripada dapatan kajian kita ini, ia menunjukkan trend yang sangat positif setakat ini. Terima kasih. Terima kasih.